أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah dan menggandakan lagi nikmatnya, kurnia nikmatnya kepada kita semua. Kuliah Masjid Hamidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-235, di mana Syekh Ibn Atta' berkata, "An-na'imu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa bishuhudihi wa iqtirabihi wal 'adzabu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa biwujudi hijabihi fasababul 'adzabi wujudul hijab wa itmamun na'imi min nazari ila wajhillahil karim." Jadi kata Syekh Ibn Atta', nikmat ni sekalipun banyak jenis dia, bermacam-macam jenis dia tu, hanya sebenarnya nikmat hak sebenarnya, hak besarnya, hak hakikinya adalah dapat melihat, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling besar sekali, seperti yang telah dijelaskan pada kuliah yang lalu. Antara sekian banyak nikmat, yang paling besar sekali dapat melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah nikmat yang paling besar sekali di dalam syurga. Antara sekian banyak nikmat-nikmat yang disediakan Allah di dalam syurga, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang bertakwa, beramal saleh, maka nikmat yang paling besar adalah melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'. Makna yang kedua seperti yang telah saya jelaskan dulu, nikmat-nikmat ni sekalipun banyak jenis, beraneka ragam, tetapi nikmat itu, ni makna yang kedua yang dapat kita faham juga daripada kalam hikmat ini, ialah sekiranya seseorang yang mendapat nikmat itu hidup hatinya. Kerana perkataan syuhud itu dengan makna melihat rahsia-rahsia keagungan Allah. Kalau di akhirat nanti, itu adalah melihat hakikat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Nikmat yang paling besar. Kalau di dunia ini, iaitu syuhud dengan makna bermakrifat, hati yang memperolehi kurniaan makrifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan kata lain, hati yang hidup, hati yang terbuka hijabnya, tersingkat hijabnya, atau hati yang hidup. Jadi hati yang hidup inilah, menurut kadar hidupnya hati inilah, manusia dapat mengecapi nikmat-nikmat yang dikurniakan. Dengan arti, sekiranya mata hati kita ni buta, maka yang kita kecapi itu bukan hakikat kenikmatan. Yang kita kecapi itu adalah kepuasan. Adapun kenikmatan itu, dia disertai dengan kebahagiaan, dengan ketenteraman dan kebahagiaan. Adapun kepuasan itu, dia adalah memenuhi kehendak nafsu, dan dia hanya sifat sementara. Itu beza antara kepuasan dengan kenikmatan. Jadi nikmat-nikmat itu hanya dapat dikecapi nikmatnya bagi orang yang hatinya hidup. Orang yang hatinya hidup, maka nikmat itu akan dirasailah sebagai satu bentuk kenikmatan. Dengan arti kenikmatan itu akan membuahkan ketenteraman dan kebahagiaan. Tapi bagi hati yang mati, nikmat-nikmat yang dikurniakan itu bukan tidak dapat dikecapi, tetapi hanya memuaskan keinginan. Memuaskan keinginan ini tidak berarti kebahagiaan. Puas ikut kehendak. Ikut kehendak. Tetapi kebahagiaan, ketenteraman itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi itu yang dapat kita faham daripada kalam hikmat. Adapun kalam hikmat yang seterusnya itu, Syekh Ibn Atta kata, azab pula, berkaitan dengan azab. Sekalipun azab ni kesengsaraan, lawan bagi nikmat. Kesengsaraan ini sekalipun banyak jenis, sebagaimana nikmat ni pun dia banyak jenis dia, maka azab juga banyak jenis dia, macam-macam jenis. Sakit macam-macam jenis sakit, penderitaan macam-macam jenis penderitaan, kesusahan macam-macam jenis kesusahan. Kalau penyakit kau macam jenis penyakit lah. Luka pun penyakit, darah tinggi pun penyakit, kanser pun penyakit, macam-macam ragam. Dan itu pun banyak jenis-jenis lagi tu, macam-macam jenis lagi penyakit. Kesusahan, ada susah disebabkan kerana tak ada pitih, ada susah kerana masalah keluarga, ada susah masalah itu, masalah ini, macam-macam ragam kesusahan ini. Jadi tanawwu'at ni berbagai-bagai, macam-macam peseng, macam-macam jenis kesusahan ini. Tetapi kata Syekh Ibn Atta, kesusahan sebenar, hakikat kesusahan itu apabila hati manusia terhijab daripada Allah. Itulah kesusahan sebenar, bila hati manusia terhijab daripada Allah. Hijab hati ini, kalbu manusia ini terhijab, hak paling tebal sekali membawa manusia kepada kekufuran. Kufur, ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada alam akhirat. Itu hijab tebal sekali. Jadi hati yang terhijab seperti ini, yang membawa kepada kesyirikan, yang membawa kepada kekufuran dan sebagainya itu, yang ini akan menanggung azab sengsara di akhirat yang kekal abadi. Azab dia itu, itulah azab yang paling berat sekali. Sebab tu kata Syekh Ibn Atta, sekalipun azab ni macam-macam jenis, macam-macam ragam sekali, azab berat sekali, sebenar-benar azab tu hati terhijab. Jadi bila hati terhijab, macam saya sebut tadi tu, hak paling tebal sekali hijab hati itu, hati yang kufur, hati yang ingkar kepada Allah, hati yang tidak beriman kepada Allah, hati yang tidak percaya kepada Allah dan perkara-perkara yang berkait dengannya. Jadi hak inilah azab paling berat sekali. Sebab apa? Di akhirat nanti dia akan diazab dengan azab yang tidak ada kesudahannya. Hak tu hak sebenarnya azab. Adapun azab di dunia ini, kesusahan di dunia ini, dia bersifat sementara. Mana-mana azab ada atas dunia ini, dia bersifat sementara. Jarang orang sakit sejak daripada lahir sampai mati, jarang. Kebanyakannya sakit datang silih berganti. Mari demam 2-3 hari je baik. Mari sakit kadang-kadang ada kau orang kena penyakit 30 tahun sihat, 40 tahun sihat. Umur yang ke 50, 60 tu baru mari penyakit darah tinggi lah, kecil mani lah, macam-macam.
Ada orang hak baik semula, ada orang tak baik, tapi bukan keseluruhan hidup. Demikian juga penyakit-penyakit ini paling lama berakhir dengan kematian. Bila mati, hilang penyakit badan ni. Penyakit badan ni lah. Orang yang sakit jenis-jenis penyakit tadi tu, kanser lah, darah tinggi lah, kecil mani lah, dengan kematian, penyakit badan ni akan stop. Berakhir situ. Adapun azab tadi tu, azab disebabkan kerana hati yang terhijab, yang membawa kepada kekufuran itu, yang ni dengan mati pun tidak habis juga. Tak habis dengan kematian. Akan dibawa ke alam barzakh, akan dibawa ke alam akhirat. Tanggungan azabnya tu akan berlarut-larutan. Sebab itu kata Syekh Ibn Atta, banyak jenis azab mana pun hak berat sekali adalah hati yang terhijab. Yang membawa kepada kekufuran, yang membawa kepada kesyirikan. Ni bila mati, badan sekalipun azab badan kita dah berakhir, tapi azab disebabkan kepada kekufuran ni berlarutan lagi sampai dalam kubur, bawa lagi di alam barzakh, di alam akhirat. Itu maksud Syekh Ibn Atta, bahawa azab-azab ni sekalipun banyak jenis, berat sekali. Azab sebenarnya adalah hati yang terhijab daripada Allah. Itu makna, satu makna. Ada makna lain yang kita boleh faham daripada kalam hikmah ini, iaitu dari segi menanggung kepayahan. Menanggung kepayahan ini juga berkait dengan hidup atau matinya mata hati kita. Kadang-kadang orang menanggung kepayahan, kesusahan, tapi disebabkan kerana hatinya tak sihat, hatinya sakit, kesusahan dia tu berganda-ganda. Dia sakit mungkin kerana menghadapi masalah penderitaan sikit, tapi penimpala dia tu, serabut perutnya tu, serabut dah nak tidur tu, hak tu berganda-ganda lagi. Berganda-ganda lagi. Jadi Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita, kita boleh faham makna yang kedua ni, bahawa azab ni hak sebenarnya orang yang akan merasainya tu berganda-ganda penderitaannya tu bila hati kita ni sakit, tak sihat. Hati kita ni mati ataupun hati kita ni tak berapa sihat, maka azab itu akan menjadi berganda-ganda. Kita menghadapi, na'udzubillah, menghadapi satu kesusahan, tapi kesedihan yang kita tanggung, keperitan yang kita tanggung, serabutnya itu dengan itu dan macam-macam lagam lah. Hak tu kadang-kadang nyakit tu hilang dah, hak ni dah hilang lagi ni. Hak dalam hati perut ni dah hilang lagi. Nyakit dia tu. Jadi makna yang kedua pada kalam hikmat ini, azab sengsara ni sekalipun bermacam-macam ragam, sekalipun bermacam-macam jenis, dia juga berkait dengan hati yang terhijab. Jadi hati terhijab ni hati yang tak sihat di dunia. Kalau di akhirat nanti, hati yang terhijab itu yang membawa kepada kekufuran, itu azab yang lebih berat lagi. Tapi di dunia ini, azab yang sikit itu akan dirasakan berganda-ganda apabila hati manusia juga tidak sihat. Jadi hati yang terhijab ni atas dunia ni hati yang tidak sihat, tidak memiliki keyakinan yang kukuh, tidak memiliki makrifat yang mendalam. Maka hati inilah yang akan merasa sengsara, menderita dengan kepayahan. Kadang-kadang bendanya bukanlah satu kepayahan, bukanlah satu kesusahan, tetapi oleh kerana hati itu tak sihat, hati itu sakit, hati yang terhijab ini menjadikan hak tak susah pun jadi susah. Apatah lagi hak susah, hak tu akan berganda-ganda lagi. Jadi pokok pakal Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita makna yang kedua ni, kenikmatan yang sebenar tu akan dirasai maksimalnya itu apabila hati manusia itu sihat. Hati yang sihat artinya hati yang terbuka hijabnya dan memperoleh makrifat terhadap penciptanya. Demikian juga azab sengsara ni, dengan makna yang kedua ni, akan ditanggung dengan beban yang berat oleh hati yang sakit, hati yang tidak sihat, hati yang terhijab, terdendeng daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa tengok, berapa ramai kita lihat orang yang dari segi zahirnya itu memiliki kesenangan dan kepayahan, tapi hidupnya itu penuh kesengsaraan. Berapa banyak kejadian seperti ini. Orang yang memiliki subi-subi,
dari segi makan minum, dari segi pemilikan, serba-serbi. Tapi duk menengung semua. Duk menengung. Duk mikir macam-macam. Serabulah mikir, itulah mikir. Berapa banyak keadaan seperti ini berlaku. Padahal dengan pemilikan yang sedia ada tu tidak sepatutnya jadi macam tu. Berapa ramai yang akhir sekali sakit jiwa dengan sebab benda-benda macam ni. Sakit jiwa. Terganggu fikiran. Terganggu emosinya. Dan berapa ramai orang-orang yang tidak memiliki apa-apa tapi boleh hidup dengan bahagia, dengan senang dan tenang. Jadi pokok bakal Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita tentang nikmat ke tentang azab, banyak kaitan dengan kalbunya. Banyak kaitan dengan kalbu manusia ni. Banyak berkait di situ. Kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, nikmat dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah ini seperti yang telah dijelaskan dalam kuliah-kuliah yang lalu, bukan dengan makna jarak. Dekat di sini dengan makna kearifan, dalam atau tidak makrifatnya itu, kuat atau lemah makrifatnya itu. Itulah yang mengukur sama ada dekat atau jauh manusia itu. Jadi nikmat dekat kepada Allah, lebih-lebih melihat kepada Allah itu memang tiada bandingannya. Yakni nikmat dapat melihat kepada hakikat kesempurnaan zat Allah yang merupakan nikmat di akhirat itu memang tak ada bandingan. Itu nikmat paling besar sekali. Di dunia ini pula, orang yang dikurniakan Allah makrifat memperolehi nikmat-nikmat yang tidak dapat dirasai oleh orang lain. Di sinilah kita dapat melihat pendirian-pendirian yang agak aneh yang ditunjukkan oleh golongan-golongan seperti ini. Berkata segolongan ahli makrifat, nak beritahu bahawa seseorang yang dikurniakan makrifat ni dia akan mencapai hakikat kebahagiaan. Menurut ulama tasawuf, ini dari sudut pandangan tasawuf lah, syurga ni ada dua. Pertama sekali Jannatun Naim, syurga yang penuh kenikmatan, yakni syurga yang dijanjikan Allah di akhirat lepas manusia mati. Itu panggil Jannatun Naim. Yang kedua dinamakan Jannatul Ma'arif, syurga makrifat, iaitu orang yang Allah Ta'ala kurniakan kedalaman makrifat yang akan memperolehi kebahagiaannya itu yang tidak diperolehi dan dirasai oleh orang lain. Hak tu orang panggil Jannatul Ma'arif, dan itu dikecapi oleh manusia di dunia ini. Di dunia ini bagi orang yang dikurniakan makrifat ini. Maka sebab itulah kita dengar ada ungkapan-ungkapan, kata-kata yang dikemukakan oleh ulama-ulama tasawuf. Mereka kata apa? Sekiranya raja-raja ni tahu apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kami, nescaya mereka akan bunuh kami kerana dengki kepada apa yang dikurniakan kepada kami. Artinya apa? Ghalibnya lah raja-raja ni dia akan cari sesuatu yang bernilai lah, yang berharga lah. Kekuasaan ke, kekayaan ke dan sebagainya. Tapi kata ahli makrifat ni, sekiranya raja-raja ni tahu apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kami, yakni sesuatu yang sangat bernilai, hakikat sebenarnya, sekiranya raja-raja tahu, nescaya mereka akan membunuh kami. Kerana apa? Kerana iri hati dengan nilai berharganya sesuatu yang Tuhan kurniakan kepada kami, kata mereka itu. Jadi merujuk kepada nikmat makrifat. Kita kena fahamlah, segala nikmat-nikmat yang ada ni tujuannya tak lain kecuali yang manusia harapkan daripada nikmat ni kebahagiaan. Ceritanya orang yang mengejar pangkat, yang mengejar nama, yang mengejar kuasa, yang mengejar kedudukan, hak kediam sekali dia nak benda. Dia nak benda.
Banyaklah. Kalau orang tanya depan ni, tak lebih jawapan tu. Hak hakikat sebenarnya nak benda. Kat belakang kan, dia nak kebahagiaan, kesenangan. Hak sebenarnya. Hak depan ni macam-macam lah. Beleko-leko ni. Tapi hak sebenarnya nak benda. Dia nak kebahagiaan. Orang yang mengejar harta pun nak situ. Orang yang mengejar pangkat pun dia nak benda tu. Orang yang mengejar kedudukan pun dia nak benda tu. Dia nak kebahagiaan. Itu hak sebenarnya. Tanyalah siapa-siapa dia pun. Hak kejar benda tu. Kejar harta, kejar pangkat, kejar nama, kejar kedudukan, kejar kuasa, kejar itu, kejar ini. Hak akhir sekali dia nak pening kebahagiaan, kemuliaan. Dia nak kebahagiaan, ketenteraman. Itu dia nak. Jadi apa-apa pun itulah yang menjadi tujuan manusia. Maka sebab itu kata alim ulama tadi itu, sekiranya raja-raja ni tahu apa yang Tuhan kurniakan kepada kami, yakni hakikat daripada semua yang dicari oleh manusia ni, kebahagiaan ni, mereka akan bunuh kami kerana iri hati. Itu maksud dia. Demikian juga kita akan tengok sikap-sikap yang aneh yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh. Sikap-sikap yang aneh ni adalah berpunca daripada benda macam ni. Baik, contoh macam mana yang pernah saya sebut beberapa kali dululah. Apabila orang tanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, orang tanya Al-Imam Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma ni, orang tanya dia. Orang tanya Sayyidina Ali. Silap. Orang tanya Sayyidina Husain, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Jadi orang tanya dia tentang apa? Orang tanya dia tentang kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni tokoh sahabat Nabi yang agak hidup tahan langsung, zuhud tinggi dia. Maksudnya kehidupan dia tu orang lain dia nak ikut. Kezuhudan dia tu kezuhudan yang orang macam dia je boleh ikut. Orang lain tak nak ikut macam dia tu. Jadi orang tanya Sayyidina Husain ni tentang kata-kata yang pernah disebut oleh Abu Zar ni. Apa benda yang pernah disebut? Dia kata lebih kurang macam ni lah. Ini kalau tuan-tuan nak tengok kata-kata ni boleh tengok kalau pandai mengaji bahasa Arab lah. Kitab Kashful Mahjub Al-Hujwiri ada sebut tentang benda ni. Jadi dia berkata Abu Zar ni pernah berkata demikian. Dia kata apa? Demi Allah, dia kata miskin itu lebih kami suka daripada kaya. Sakit itu lebih kami suka daripada sihat. Standard manusia lain. Standard manusia, tanyalah kebanyakan orang akan pilih sihat lebih disukai daripada sakit. Jarang orang hok pilih sakit daripada sihat. Hok pilih sakit daripada sihat ni orang kurang sini ni. Boleh. Sama ada kurang sini ataupun dia orang yang mengecapi rahsia yang dicapai oleh tokoh yang saya sebut ni. Dua kemungkinan. Boleh jadi belaka. Orang hak sampai darjah tu pun ya, orang kurang sihat sini pun ya juga. Jadi standard manusia ni akan pilih lebih senang sihat lah berbanding sakit. Manusia akan pilih kaya lah berbanding miskin. Memang itu standard manusia dah. Tapi Abu Zar ni dia kata terbalik. Aku lebih senang sakit daripada sihat. Aku lebih senang miskin daripada kaya. Pelik sikit. Ini sikap-sikap yang pelik. Kalau kita tanya, kenapa dia boleh kata macam tu? Mesti ada rahsia dia. Mesti ada sebab. Sama juga macam kita tanya orang pergi ke laut. Orang pergi ke laut. Orang musim gelora ni. Kita tanya dia. Kita ni bukan ahli laut ni, memang tak ambuh lah. Tapi si pelaut ni, musim-musim gelora ni, dia pergi. Sebab kita tak tahu rahsia dia. Kita nampak sudut lain, pergi Mutahijah. Kita nampak situ, memang tak ambuh pergi. Tapi pergi ke laut tu, ni boleh buat lebih ni. Dia nampak tu. Jadi hak benda kita tak nampak. Sebab tu dia suka. Kalau tanya si pelaut, mana sedap duduk atas darat pergi laut. Orang yang dah pergi ni memang sedap duduk laut lah. Sebab dia ahlinya. Tanya kita, jauh sedap duduk darat ni daripada laut tu. Main duduk
Ada perahu besar tu, dah nak pergi mana, duduk situ je, kokek-kokek, duduk main situ je. Capung penipala lagi, capung motor hijau lagi, macam-macam. Tanya kita, sebab kita bukan ahlinya. Maka sama juga dengan Abu Zar ni. Sebab tu dia jawab pelik, dia jawab orang. Sebab dia boleh benda apa yang orang lain tak boleh. Mesti dia boleh benda. Kadang dia tak akan pilih gitu tu. Kenapa dia rasa lebih senang dengan kemiskinan daripada kekayaan? Dia lebih senang sakit daripada sihat. Ada benda yang dia dapat yang kita tak dapat. Kita tak ambuh gitu tu standard kita sebab kita tak dapat apa yang dia dapat. Rupa-rupanya dia memperoleh rahsia ni, rahsia makrifat ni. Sehingga dalam keadaan seperti itu pun dia tetap dapat mengecapi kebahagiaan kalbunya itu. Apa yang kita tidak dapat kecapi dalam keadaan seperti itu. Jadi apabila perkataan tadi ni orang tanya kepada Sayyidina Husin memang menerima kenyataan tadilah, rahimallahu Abu Zar. Maksudnya mudah-mudahan Allah Taala memberi rahmat kepada Abu Zar. Maksud kata-kata dia betul. Itu satu khususiah. Cuma pandangan Sayyidina Husin ada yang lebih baik dari itu. Itu cerita lain. Baik, nikmat dekat kepada Allah lebih-lebih melihat kepada Allah. Jadi kedudukan yang dekat dengan Allah Ta'ala ni adalah suatu kenikmatan. Maka yang paling tinggi sekali bila manusia sampai darjat melihat Allah. Kalau di akhirat melihat hakikat zat dia lah, yang laisa kamitslihi syai'. Atas dunia ini yakni memperoleh makrifat terhadapnya. Memang tiada bandingannya, yakni kenikmatan kalbu manusia yang memperoleh makrifat ni memang tidak ada bandingan kalau nak dibandingkan dengan nikmat-nikmat lain di dunia. Cuma kita ni tak boleh, sebab tu kita dah tahu kita tak boleh. Kalau boleh sebab tu bila kita dengar kata-kata ulama tasawuf tu, hok cakap gitu tu orang boleh lah tu. Jadi kita tak cakap gitu, kita tak boleh. Sehingga apabila manusia di syurga ditanya oleh Tuhan, Tuhan tanya manusia di syurga ni, ahli syurga lah, apakah yang kamu rasa kurang? Ada apa lagi yang kurang? Apa yang kurangnya? Tuhan tanya. Dan yang akan kamu minta, mu nak apa lagi? Apa lagi yang kurang? Tuhan tanya kepada ahli syurga. Jawab mereka, jawab ahli syurga, kami cukup puas dan tidak ada hasrat untuk minta apa-apa lagi. Cukup dah. Tak ada benda nak lagi dah. Penuh kenikmatan. Sebab sudah cukup puas. Maksudnya nikmat-nikmat syurga tu cukup dah, padang dah. Tak ada nak benda lain dah. Tapi tak boleh lagi besar lagi ni. Tengok ada dah tu pun cukup dah kata ahli syurga. Tapi tengok, tiba-tiba dibukakan oleh Allah hijab untuk melihat wajah zat Allah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala buka hijab, dapat melihat hakikat keagungan zatnya tu. Hakikat keagungan zat dia tu. Yang benda ni tak berlaku di dunia ni. Allah Ta'ala buka di akhirat. Tadi bila ditanya, apa benda lagi ada cukup? Nak benda lagi? Mereka kata cukup dah. Tak boleh lagi ni. Tapi bila Allah Ta'ala buka hijab, lalu dapat melihat rahsia keagungan Allah, maka di situlah mereka merasa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru mereka tahu ada lagi rupanya besar lagi. Iaitu melihat kepada zat Allah. Jadi kesimpulan mudahnya bahawa nikmat yang paling besar antara sekian nikmat yang ada yang diciptakan Allah, melihat kepada rahsia keagungan zat Allah, hakikat zatnya itu. Dan ini nikmat ni tak dicapai di dunia ini, hanya dicapai di akhirat nanti. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-235. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-236. Ma tajidul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajli ma muni'at min wujudil ayan. Ini tafsiran kepada makna kedua yang saya sebut sebelum tadi itu. Azab, penderitaan di dunia ini punca sebenarnya bila hati kita ni tak berapa sihat. Maka yang azab tu dirasakan berganda-ganda azabnya. Bahkan ada kalanya yang bernikmat pun tidak dirasai kenikmatannya.
Puncanya ke mana? Kalbu yang sakit, kalbu yang terhijab, kalbu yang tak berapa sihat. Itu kesan dia. Sekarang Syekh Ibn Atta' nak berperincikan lagi makna kedua yang saya sebut tadi tu. Jadi kata Syekh Ibn Atta', semua yang dirasakan oleh hati, yakni perasaan atau fikiran, dari berbagai macam kerisauan itu, yakni kesedihan, keserabutan dan macam-macam yang dialami oleh hati manusia ni, maka semata-mata kerana masih tertahan, yakni belum dapat melihat, yakni musyahadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat sebenarnya, kata Syekh Ibn Atta'. Yakni mana-mana kalbu manusia ni, diri manusia ni mengasai kesedihan, kebingungan, merasai kegelisahan, kesedihan, macam-macam hak jenis tak sihat ni, jadi nyakitnya ni, kepayuhan ni, jadi serabulah itulah. Kata Syekh Ibn Atta', hati merasai semua itu tu disebabkan kerana dia terhalang, terhijab daripada melihat rahsia-rahsia keagungan Allah yang boleh dicapai di dunia ini. Hakikat zat Allah itu tak boleh dicapai di dunia, di akhirat. Tapi rahsia-rahsia keagungannya yang juga mendatangkan kenikmatan, yang juga mendatangkan kebahagiaan, hak ni dia tak dapat, terhalang, dia tak dapat. Maksudnya, kata Syekh Ibn Atta', hati manusia ni tak ada ketenteraman, tak ada kebahagiaan, puncanya tak ada lain kecuali kerana terhalang daripada melihat rahsia-rahsia keagungan Allah Subhanahu wa taala, ataupun bahasa lain kerana terhalang daripada memperolehi makrifat. Sekiranya hati manusia ini dibukakan Allah hijabnya dan memperolehi makrifat di dunia ini, dapat melihat rahsia-rahsia keagungannya, bukan hakikat dirinya tu, rahsia-rahsia keagungan yang boleh dicapai di dunia ini, manusia tidak akan lagi dilanda oleh keserabutan, kesedihan, kebingungan dan sebagainya. Dia tak akan rasa. Hak jadi serabut, tak tutup basah ni, puncanya situ. Bahasa mudah kok, kan ada penyakit kalbu yang kurang sihat, hati yang sakit, hati yang terhalang, hati yang tidak bermakrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tu bendanya. Firman Allah menceritakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah di Gua Sur. Ni kisah hijrah. Kisah hijrah ketika Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi SAW berada di Gua Sur, bersembunyi. Sebab cara hijrah Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar ni lain daripada cara hijrah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia berhijrah secara yang luar biasa. Dan orang yang boleh buat cara luar biasa ni, orang yang luar biasa juga makrifat dia tu. Kalau makrifat hati dia tak luar biasa, dia nak buat luar biasa, dia jadi binasa. Kena ingat. Makrifat dia tidak luar biasa. Perbuatan nak buat perbuatan luar biasa, binasa. Bukan luar biasa, binasa yang akan berlaku. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar tu bukan untuk menjadi contoh untuk majoriti umat Islam. Macam mana cara Sayyidina Umar berhijrah? Dia mengiklankan dirinya secara terbuka, mencabar lagi orang musyrikun. Hukum akal kita menetapkan seorang ni gagah mana pun tidak nak awang jumlah yang ramai. Hukum akal kita ni, seorang diri nak lawan dengan senegeri tu, orang-orang musyrikun tu. Akal kita menetapkan kalau ada orang buat gini, ni kerja orang tak sihat, kerja orang tak betul. Tapi dia lakukan oleh Sayyidina Umar, takkan Sayyidina Umar tak sihat pula. Berarti dia ada hal yang tersendiri, dia sanggup lakukan ini dan dia berjaya, tidak binasa, dia berjaya. Itu cara Sayyidina Umar berhijrah. Tapi cara Nabi dan cara Sayyidina Abu Bakar lain. Caranya itu cara yang untuk dipedomankan oleh orang ramai, untuk dipedomankan oleh orang Islam yang lain. Macam mana Nabi mengambil kira segala sebab musabab keselamatan. Berhijrah secara senyap-senyap, tak ikut jalan biasa,
lari ikut jalan lain, lari, bersembunyi, berhelah. Kemudian untuk mendapatkan maklumat, ada orang yang ditugaskan untuk mendengar cerita-cerita yang tersebar di kalangan orang musyrikun tadi tu. Padahal Nabi ni seorang Nabi, terima wahyu. Tapi Nabi nak beritahu bahawa sistem kita ni, kebiasaan kita ni, ini sistem dia. Nabi tunjukkan kepada umat ini. Nak tahu apa benda perkhabaran cerita-cerita ni, ada orang yang ditugaskan untuk dengar cerita-cerita ni dan menyampaikannya kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dari segi bekalan makanan, ada orang yang ditugaskan untuk menghantar bekalan makanan ni. Dari segi nak menghapuskan jejak supaya jangan orang tengok, jangan orang nampak, ada orang yang ditugaskan untuk bela kambing, untuk kacau topok-topok ni supaya jangan nampak. Ada orang ditugaskan. Artinya apa? Perbuatan Nabi ni mengambil kira sebab musabab. Tidak seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tu dah ambil kira sebab musabab ni. Nabi mengambil kira sebab musabab. Kerana ini dah perjalanan yang sesuai untuk orang ramai. Baik, sekarang bila sudah terkepung di Gua Sur, bila Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ni berada di Gua Sur ini, lalu orang musyrikun dapat mengesang tempat tu, pergi situ, dekat ngadah dah. Kalau kita gak ni barat gak, mati lah. Gitulah lebih kurang. Keadaan tu adat kata matilah. Andai kata ada barang jatuh je, orang musyrikun tunduk sikit, nampak lalu. Andai kata. Ataupun masing-masing buat kata sikit, nak tunduk, nak duduk ke, nampak selalu. Ataupun mari terlitah, nak pergi rodok dalam gua tu sikit, jumpa selalu. Keadaan ini antara hidup dan mati. Baik. Macam mana keadaannya? Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah di Gua Sur, duduk di Gua Sur, di mana Abu Bakar risau dan sedih hati. Sayyidina Abu Bakar ada kerunsingan, ada kebimbangan, tetapi kebimbangan dia itu kebimbangan yang baik. Tapi apa pun kebimbangan, tetap bimbang. Baik, apa yang dibimbangkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Dia bimbang sekiranya orang musyrikun dapat menemui, maka mereka ni akan dibunuh. Nabi dan dia akan dibunuh. Bila Nabi sudah dibunuh, siapa lagi yang akan menyebarkan agama mulia ni? Jadi apa yang dibimbangkan tu benda molek. Kita bimbang lain sikit, bimbang ada apa nak molek. Tapi kebimbangan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar tu benda yang molek. Tapi apa pun dia tetap kebimbangan. Tetap dinamakan bimbang juga. Lagilah bimbang benda baik ke, tak benda baik ke, tetap bimbang. Jadi dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Abu Bakar ni ada kebimbangan ini. Ada kebimbangan, kerunsingan ini, ada kesedihan ini. Baik, langsung yakni terus oleh Rasulullah diingatkan, Nabi memperingatkan. Nak kabarnya Nabi menyembunyikan hakikat dia tu. Bila sampai masa baru Nabi menzahirkan. Sayyidina Umar lain, dia menzahirkan hakikat keyakinan dia tu. Nabi menyembunyikan. Kenapa? Kerana inilah yang sesuai untuk orang ramai. Baik, bila dah keadaan terputus segala sebab musabab ni, habis dah segala sebab musabab ni, Sayyidina Abu Bakar pun mula terasa bimbang, rasa cemas, rasa sedih ni. Nabi memperingatkan. Apa peringatan Nabi? Iaitu seperti yang disebut dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau atau sedih, jangan risaulah Sayyidina Abu Bakar, jangan sedihlah. Sesungguhnya Allah berserta kami, Allah bersama-sama dengan kami. Jadi Nabi memperingatkan Sayyidina Abu Bakar tentang hakikat sebenar, bahawa kita ni tak pernah terpisah daripada Allah. Itu hakikat sebenarnya. Tapi mungkin bila terghaflah seketika, terlupa seketika, mari bimbang. Jadi kebimbangan itu berpunca daripada hati kita didendeng sekejap, dendeng. Tapi bila dibukakan balik, maka akan baliklah ketenteraman dan kebahagiaan. Itu maksudnya. Baik, jadi didatangkan kisah ini nak menceritakan bahawa timbulnya kebimbangan, timbulnya kerunsingan bila hati kita ini didendeng. Terdendeng ni banyak keadaan. Macam saya sebut tadilah, hak tebal sekali kau bila manusia kufur kepada Allah.
tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada hakikat ketuhanan. Itu hijab tebal dah lalu. Ada pun hijab dia berbeza-beza lah. Ada pun yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar ni, yang dicontohkan di sini, dia termasuk sejenis hijab tapi hijab nipis dah lalu. Ibarat kau Nabi swing sikit, nampak selalu. Itu dia, nampak selalu hakikat tu. Hilang selalu kerunsingan, kebimbangan. Kalau kita mungkin tak gini. Maksudnya ada orang swing sikit, mungkin tak buka molek. Tak buka molek mungkin, maka kebimbangan kita tu mungkin tak hilang molek lah. Baik, Asyibli berkata, Asyibli ni merupakan salah seorang murid kepada Al-Imam Junaid. Syibli ni orangnya badannya gepar sikit, gemuk sikit, bulat sikit. Syibli berkata, sesiapa yang benar-benar mengenal Allah, maksudnya memperoleh makrifat yang yakin, yang mendalam, tidak akan risau atau berduka cita atau untuk selama-lamanya. Maksudnya sesiapa yang dikurniakan Allah makrifat yang mutamakin, yang teguh, dia tak akan berduka cita untuk selama-lamanya. Cuma manusia ni ghalibnya hati dia tu kadang-kadang mari juga terdendeng sikit-sikit. Tengok atas keadaan lah. Macam kita juga lah. Sepanjang tahun ni banyak matahari, banyak terang. Yang mari sebulan dua tu mari juga jenis gelap-gelap ni. Dah nampak. Mungkin tempat lain pula keadaan dia tu. Banyak gelap daripada cerah. Jadi bergantung keadaan masing-masing. Jadi nak khabarnya, cuma Syibli ni kata, sesiapa yang dikurniakan Allah makrifat yang berterusan ni, dia tak akan sedih sampai bila-bila. Cuma tinggal lagi, ghalibnya yang berlaku ni, ada juga awang mari dendeng saya sekali. Masa itulah kita akan sedih, kita akan runsing. Jadi oleh kerana sudah sampainya isyarat ini, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.